Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada hadirin sekalian. Terima kasih saudari pengurusi pengacara majlis kita Cik Hasyatul Husna binti Abdul Rahman yang cantik lagi ayu ya. Saya Nur, pelajar tahun 2 dalam jurusan pengurusan teknologi BTMI, merupakan moderator anda pada malam ni. Buat pengetahuan semua, malam ni adalah minggu ketiga program Munajat dan Teman Sejati telah berlangsung. Terima kasih buat penonton dan sahabat-sahabat yang masih setia menanti program perkongsian yang hebat daripada panel-panel kita. Bersempena bulan kemerdekaan ini, tajuk atau topik kita pada malam ini ialah perpaduan mahasiswa era pandemik. Meskipun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19, perpaduan antara kaum di Malaysia tetap ukuh ya. Kita sendiri dapat lihat ya bagaimana rakyat Malaysia bersama-sama saling membantu dalam mengharungi wabak COVID-19 ini. Sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit tarifan perpaduan. Perpaduan ditarifkan sebagai hubungan atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam kata lain, perpaduan adalah proses menyatu padukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Kita sendiri dapat lihat ya bagaimana Malaysia dapat hidup dengan harmoni walaupun berbilang kaum. Perpaduan tidak akan tercapai jika segelintir pihak yang cuba untuk menjadi batu api dan menyemarakkan lagi isu perkauman di kalangan kaum di Malaysia. Okay, berdasarkan tema kita perpaduan mahasiswa era pandemik ni dari kefahaman ahli-ahli panel, apakah maksud atau kata kunci untuk perpaduan yang mudah untuk kita fahami? Boleh saudara Yuvan kita bagi pendapat dulu? Terima kasih kepada moderator. Okey. Baik. Bila kita cakap pasal perpaduan ni, perpaduan merupakan kesatuan antara pelbagai kaum dalam sekelompok masyarakat untuk berhidup dengan aman dan damai. Hal ini untuk mengekalkan perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Dengan perpaduan ni, sesuatu masyarakat ni boleh mencapai kejayaan dalam bidang sosiologi yang kuat dan maju. Thank you. Jadi bagaimana pula pendapat saudara Rizman? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Pertamanya saya ingin ucapkan selamat datang pada panel-panel kita yang sudi meluangkan sedikit masa memberi cadangan dan idea berkenaan dengan tema kita pada hari ini dalam program Munajat dan Teman Sejati. Pada pendapat saya, perpaduan ini bahasa mudahnya ialah kalau kita lihat dari segi perkataan perpaduan itu, pertengahan perkataan perpaduan itu ada perkataan padu. Padu ni kita dapat gambarkan perkataan padu tu ialah sesuatu yang solid, sesuatu yang padat, yang orang kata dapat mengatasi segala-galanya. Padu, perkataan padu ni begitu kita lihat begitu tinggi darjat maksud perkataan perpaduan ni. Jadi perpaduan ni adalah satu pemajmukan atau gabungan antara lapisan masyarakat, kaum, bangsa, agama dan sebagainya. Jadi pada saya itulah maksud mudah perkataan perpaduan. Sekian daripada saya. Secara penuh ya saudara Rizman kita bagi pendapat. Okey, daripada pendapat Kai Siu, bagaimana pula pendapat anda tentang perpaduan mahasiswa tentang tajuk kita pada hari ini? Okay. Terima kasih kepada moderator. Daripada pandangan saya, perpaduan bermaksud bersatu atau pergabungan. Oleh itu, berdasarkan tema kita pada hari ini, perpaduan membawa makna sesebuah atau sekumpulan masyarakat yang saling membantu dan bersatu padu untuk melahirkan suasana yang aman dan damai. Contohnya, masyarakat yang berbilang kaum dapat duduk di sebuah meja bulat
untuk perbincangan atau sebagainya. Tanpa mengira data belakang, bangsa, budaya, agama dan sebagainya. So, itu saja daripada saya. Okay, adakah ahli-ahli panel bersetuju dengan kenyataan berkaitan aktiviti sukan adalah medium yang mampu menerakkan perpaduan dalam kalangan mahasiswa dan masih relevan lagikah sukan itu mampu menerakkan perpaduan dalam kalangan mahasiswa semasa pandemik ni? Apakah pandangan saudara Rizman dan saudara Yuban? Saya mulakan dulu. Jadi dari segi pandangan saya, adakah sukan mampu menjadi satu medium dalam pemubukan perpaduan dalam kalangan kita lah, betul saudari moderator? Saya rasa betul, sukan dilihat masih lagi relevan walaupun dalam suasana pandemik ni saya lihat sukan masih lagi satu medium yang sangat-sangat relevan dalam pada kita berusaha untuk terus menyemai semangat perpaduan antara kaum. Kalau kita lihat kita baru saja lepas daripada acara Olimpik sukan, acara sukan terbesar dunia, kita dapat lihat rakyat Malaysia berpadu menonton televisyen ketika Smash, Aaron Chia, Lizzie Jia ataupun ketika kayuhan Datuk Azizul Hasni Awang dilakukan, kita semua bersatu padu walaupun hanya menonton sukan itu saja. Apatah lagi kalau sukan ini dimainkan sesama kita, terutamanya sukan-sukan berpasukan seperti bola sepak, bola keranjang, kriket, sukan-sukan yang menyebabkan kita boleh berinteraksi sesama kita. Sudah tentu sukan ini mampu menjadi satu medium yang begitu penting untuk kita terus memupuk perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Jadi itu saja daripada saya. Jadi saudara Rizman menyetujui lah yang mana sukan mampu menerapkan lagi perpaduan dalam kalangan mahasiswa kita. Seperti yang kita tahu, sukan Olimpik lah salah satunya yang dapat menerapkan perpaduan antara kaum ni lah ataupun perpaduan antara kalangan mahasiswa kita. Okey, bagaimana pula pendapat saudara Yuban? Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Berdasarkan pernyataan di atas, pada pandangan saya, perkara ini masih relevan. Maksudnya saya setujulah, masih relevan dalam kalangan mahasiswa pandemik ini. Hal ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dari segi audiens atau para penonton dan dari segi peserta sukan atau pemain itu sendiri. Bila kita tengok dari segi audiens akan menyokong pemain-pemain tanpa mengira kaum kan atau agama. Sebagai contoh, kita ambil Liga Super Malaysia lah yang kini dijalankan, dan dari segi peserta itu sendiri, peserta sukan itu sendiri, kita boleh cakap tentang Olimpik sebagaimana Rizman kata tadi. Peserta-peserta yang bermain dalam sukan Olimpik ini bukan mewakili kaum-kaum mereka, malah hanya untuk satu perkara sahaja, iaitu mereka bermain untuk negara kita, Malaysia. Mereka mewakili Malaysia sebagai warga negara Malaysia dan mengharumkan nama negara kita, bukan untuk kaum berbeza-beza. Thank you. Betul-betul, saya setuju dengan pendapat saudara semua. Okey, maksudnya sukan ni juga merupakan salah satu medium yang mana kita dapat terapkan lagi semangat perpaduan antara kalangan mahasiswa, bukan saja mahasiswa saya rasa, tapi pada semua kalangan rakyat di Malaysia lah yang berbilang kaum seperti yang kita tahulah. Okey, semua pasti sudah mengetahui bahawa semasa pandemik ini segala aktiviti indoor maupun outdoor tidak dapat dijalankan lagi. Sebelum pandemik COVID-19, mahasiswa ataupun mahasiswi berpeluang untuk mengikuti Hari Sukan di universiti. Kini bukan seperti dahulu, sukan tidak dapat lagi dijalankan. Adakah sukan di UTM ini akan terhenti di sini? Secara tidak langsung, hubungan perpaduan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi akan cenderung ke arah negatif. Apakah pandangan saudara Kaisu dan saudara Yuban?
Apa pandangan saudara Yuvan dulu? Baik, pada pandangan saya kan, dalam pandemik ini semua agensi tengah mengikut SOP masing-masing tau. UTM pun tidak berkecuali, tetapi perkara tersebut tak akan memberi apa-apa impak negatif kepada hubungan perpaduan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di unit teknikal kita, dan juga hal ni tidak akan cenderung ke arah negatif. Hal ni kerana walau bagaimanapun selepas isu COVID-19 ini kembali normal, kita semua boleh memasuki UTM dan boleh sahaja kita menyertai dalam pelbagai sukan dan menerapkan hubungan silaturahim tanpa mengira agama dan kaum. Kaiku? Ya, saya setuju dengan Yuvan. Hal ini demikian kerana perkara ini tidak akan menghilangkan semangat patriotik dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Sebab UTM masih menganjurkan berbagai program yang dapat memantapkan lagi semangat patriotik seperti e-sport dan sebagainya. Ya, itu saja daripada saya. Betul-betul, saya setuju dengan saudara Kaishu dan saudara Yuvan. Ya, bagi apa untuk pendapat mahasiswa dan untuk pandangan pemberitahuan kepada mahasiswa dan mahasiswi, UTM juga kita ada menjalankan banyak sangat program dengan pertandingan yang boleh disertai lah, bukan saja daripada segi sukan tapi banyak lagi pertandingan ataupun daripada segi sukan. Sekarang FPTT seperti yang semua sedia tahu, kita tengah menjalankan pertandingan iaitu 5 minute fit yang baru saja tamat, dan lagi satu adalah virtual run yang dihandle oleh saudara Rizman kita lah. Okay, so soalan seterusnya, situasi pandemik COVID-19 yang melanda dunia kini ini dilihat sebagai satu rahmat yang membantu memantapkan lagi konsep perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Hal ini kerana masyarakat kini mulai sedar mereka hidup bersama, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain. Adakah ketiga-tiga panel bersetuju dengan kenyataan ini, dan mengapa pandemik ini memantapkan konsep perpaduan dalam kalangan masyarakat? Jadi saudara Rizman, boleh bagi pada pendapat anda bagaimana pula? Saya lihat sebenarnya pandemik COVID-19 ni adalah, pada awalnya saya lihat ini satu ujian yang sangat-sangat dahsyat, yang amat-amat teruk, di mana kesannya meliputi semua orang, tak kira siapa. Kemudiannya kesan kepada mahasiswa, di mana kita terpaksa menjalani kaedah pembelajaran secara online. Kita tak berpeluang untuk merasai suasana universiti secara fizikal. Namun dalam pada segala ujian, cabaran dan dugaan yang kita alami, kalau kita lihat pandemik COVID-19 dari sudut pandang yang positif, sebenarnya ianya juga satu rahmat, di mana kita boleh mendapatkan beberapa peluang untuk membantu orang lain. Saya di kawasan saya agak aktif lah dalam kerja-kerja volunteerism, advocacy projek, terutama program-program yang melibatkan Persatuan Belia Batu Anam. Di sini kita menolong orang-orang di Batu Anam daftar vaksin pada awal-awal dulu, sebab tak semua orang boleh membaca dan tak semua orang pandai menggunakan aplikasi MySejahtera, apatah lagi menggunakan phone. Jadi saya mengambil peluang itu untuk membantu, tak kira bangsa. Jadi dalam pada itu saya seorang Melayu, saya membantu orang Cina, orang India, ada juga orang India yang membantu orang Melayu. Jadi benda ni menyebabkan kita ni ada satu orang kata perpaduan lah. Wujudnya perpaduan dekat situ ketika saya membantu. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif, sememangnya pandemik COVID-19 ini boleh menjadi
satu ujian yang menyebabkan kita rakyat Malaysia ini bersatu padu sesama kaum. Jadi saudara Kaichu, saya persilakan. Okey, terima kasih kepada Rizman. Saya setuju juga dengan pandangan saudara Rizman di mana walaupun pandemik COVID-19 merupakan satu cabaran yang amat yang besar yang telah mengubah aktiviti harian setiap masyarakat, termasuklah mahasiswa dan mahasiswi di setiap universiti yang terpaksa menjalankan PDP secara talian. Tetapi di samping itu, pandemik ini juga merupakan satu peluang untuk memantapkan lagi perpaduan di dalam kalangan masyarakat, di mana mereka akan rindu kehidupan sebelum berlakunya pandemik, dan mereka akan mengadakan imaging terhadap kehidupan selepas pandemik. Jadi semangat patriotik ini dapat dikekalkan walaupun kita menghadapi cabaran pandemik ini. So itu saja daripada saya. Okey, jadi pada saya setujulah daripada pandangan panel-panel kita. So kita juga dapat lihatlah daripada pandemik ni juga maksudnya bukan sekelintir tapi hampir keseluruhan rakyat Malaysia dapat membantu dan memantapkan lagi konsep perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Kenapa saya kata begitu? Okay, kita pun dapat lihat daripada bukti-bukti, daripada video-video, ada juga rakyat-rakyat Malaysia yang sanggup belajar bahasa-bahasa macam Mandarin, bahasa-bahasa lain hanya untuk membantu masyarakat dalam dalam membantu dalam pandemik COVID-19 ni. Okay, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, media bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Secara ringkasnya, media sosial membawa erti kepada instrumen sosial dalam berkomunikasi. Jika penggunaan media sosial tidak diurus dengan baik, ia boleh menjadi penghalang kepada semangat perpaduan di kalangan mahasiswa. Apakah kesan positif dan negatif dalam menzahirkan perpaduan sekiranya mahasiswa atau mahasiswi itu menggunakan media sosial? Bagaimana pendapat panel-panel kita? Okay, saya mula dulu ya. So, okay, Ivan. Okay, baik. So, semua benda dalam dunia ni ada baik dan buruk kan. So, kalau kita cakap dengan pasal kesan positif kan, benda tu boleh memberikan kesedaran. Kesedarannya macam orang yang berfikiran waras selalu akan menyedari tentang apa itu baik dan buruk. Bila kita bincang tentang perkara ini, netizen perlu mengetahui, for example dalam audience kita, mahasiswa dan mahasiswi yang menggunakan media sosial perlu mengetahui apa yang boleh dipaparkan dalam media sosial dan apa yang tidak boleh dipaparkan. Oleh hal yang demikian, polemik perkauman tidak akan menular dalam media sosial. Kesan negatif pula, perselisihan faham yang terlalu luas dalam kalangan netizen. Saya bagi satu contoh situasi ya. Sekiranya seorang memberikan pandangan mereka dalam media sosial, orang lain yang tidak memahami perkara tersebut akan mengaitkan dengan isu tersebut dengan agama, maka hal tersebut akan mewujudkan masalah perkauman dalam media sosial secara luas sebab ada juga banyak orang yang tidak berfikiran waras sentiasa akan kaitkan dengan semua isu dengan agama mereka kan. So ini salah satu contoh lah. So saya rasa kita semua boleh berfikir matang untuk memahami isu perkauman dalam Malaysia yang sedang menjalankan ataupun dihadapi banyak orang dalam media sosial lah. Thank you. So next saya berikan sedikit sebanyak pandangan saya. Apa yang Yuban kata adalah benar
di mana setiap benda ada kebaikan dan juga keburukan. Jadi para pengguna sosial media perlu mempertimbangkan secara mendalam untuk memantapkan lagi semangat patriotik di masyarakat, dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, daripada sudut kebaikan, terdapat ramai pengguna sosial media yang terkenal sering memperkenalkan keistimewaan negara kita seperti makanan, minuman, bangunan dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu perkara yang memanfaatkan negara kita. Di mana sebaliknya dari sudut negatif pula terdapat banyak kemudahan sosial media di mana pengguna-pengguna boleh meletakkan komen yang akan menyebabkan konflik dan salah faham antara seseorang dengan orang yang lain. Jadi para pengguna perlulah membuat pertimbangan secara mendalam sebelum melaksanakan sesuatu. Itu saja daripada saya. Okey, jadi daripada saya pula, saya bersetuju dengan dua panel kita yang bijaksana dalam memberikan pandangan mereka. Memang betul, sekarang ni kita dapat lihat hampir semua orang memiliki sosial media sendiri. Namun tak semua yang menggunakan sosial media itu dengan cara yang positif. Kalau kita lihat contoh ada satu posting yang viral, kemudian kalau kita baca bahagian komen, kita dapat lihat terlalu banyak komen-komen yang berbau perkauman yang kalau kita lihat boleh mencetuskan kemarahan pihak lain. Ianya bukan saja berlaku pada 3 kaum yang utama dekat Malaysia iaitu Melayu, Cina, India. Ianya juga berlaku pada minoriti Bumiputera, Sabah, Sarawak, orang asli dan sebagainya. Terlalu banyak kata-kata yang negatif, namun kalau tanya saya lebih suka untuk kita menggunakan bahasa-bahasa sayang. Saya mempelajari bahasa-bahasa sayang bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh, bahasa Tamil, na unia kaldikere. Betul saudara Yuven? Na unia kaldikere itu adalah maksud dia I love you. Begitu juga dengan ni dalam bahasa Mandarin. Jadi saya sebagai mahasiswa UTM, saya rasa kita juga perlu memainkan peranan dalam menyebarkan bahasa-bahasa sayang supaya kita ini dapat menyemai perasaan sayang sesama kita, keluarga besar Malaysia. Jadi media sosial juga boleh digunakan sebagai satu medium yang membawa ke arah positif, yang boleh menyemarakkan perpaduan sesama mahasiswa walaupun kita berlainan latar belakang, berlainan bangsa, namun kita tetap satu keluarga Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Betul-betul, saya setuju dengan pendapat panel semua. Penggunaan media sosial dengan secara negatif ni sangat-sangat membawa impak ya. Kita pun dapat lihat ya daripada sudut UTM sendiri, daripada sudut mahasiswa dengan mahasiswi UTM sendiri ya. Bila ada isu tentang, kita tengok sendiri dah, bila ada orang post je pasal ada ambulans dekat UTM kecoh katanya ada positif COVID lah apa, sebenarnya tak ada pun. Sebenarnya isu dia kes lain, tapi sebabkan media postingnya berunsur negatif, jadi student ni, mahasiswa mula berfikiran negatif lah. Okay, so pada pandangan saya juga, mahasiswa dengan mahasiswi tolonglah berhati-hati dalam menggunakan media sosial anda ya. Okey, apakah saranan atau cadangan ahli-ahli panel tentang apa yang perlu dilakukan oleh setiap mahasiswa dan mahasiswi untuk meningkatkan kesedaran dan berkaitan semangat perpaduan ini? Boleh saudara Kaishu dan saudara Rizman kongsikan? Saya mulakan dulu, Kak Kyo. Boleh.
Ah, okey. Um, Dipersilakan. Jadi seperti yang saya katakan pada poin saya isi saya yang sebelumnya, saranan saya apa yang perlu dilakukan oleh setiap mahasiswa ini ialah kita perlu sebarkan bahasa-bahasa kasih sayang ini. Tak kisah sesama bangsa, sesama rakan-rakan pun boleh. Pada saya, sayang ni tak semestinya kita lontarkan pada pasangan kita. Ini boleh jadi pada rakan-rakan terdekat, pada saudara jauh kita ataupun kelas sebelah. Kita boleh lontarkan bahasa sayang ini pada rakan-rakan di kelas sebelah. Ketuk, Assalamualaikum, I love you. Kenapa tidak? Kita kita cuba spread bahasa-bahasa yang positif ini. Um, jadi bila aura positif tu ada, secara tidak langsung semangat perpaduan itu akan hadir, ya. Jadi saudara KQ, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Rizman. Bagus juga pandangan daripada Rizman. Daripada pandangan saya pula, saya mahasiswa dan mahasiswi boleh menggunakan kelebihan diri untuk memupuk semangat patriotik. Contohnya dari segi teknikal atau dan sebagainya. Sebab setiap mahasiswa dan mahasiswi memiliki kelebihan tersendiri. Jadi bolehlah mahasiswa dan mahasiswi gunakan kebolehan tersebut dengan bijak. So itu saja daripada saya. Betul-betul. So macam kita tahu sekarang ni banyak sangat platform media sosial yang kita boleh guna untuk meningkatkan lagi tahap kesedaran berkaitan dengan semangat perpaduan ya. Macam kita perlu macam kita boleh tengok daripada sekarang media sosial yang paling sangat terkini adalah platform TikTok kan, yang mana banyak sangat rakyat Malaysia kita guna untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan antara kaum ni. Banyak sangat aktiviti yang ataupun kita panggil kontes ataupun program yang dijalankan untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan antara kaum ni. Bagi pandangan ahli panel, apakah aktiviti yang mampu dilakukan dalam masa pandemik ni bagi memupuk perpaduan yang erat dalam kalangan mahasiswa di UTM khususnya? Soalan ini saya tujukan kepada saudara Yuvan dan saudara Kaishu. Baik, terima kasih kepada moderator. Aktiviti seperti klub-klub kebudayaan di UTM boleh bersama-sama menjalankan acara bakat dengan penglibatan mahasiswa berbilang kaum secara virtual. Dalam klub tersebut, kita juga boleh berkongsi banyak pendapat tentang sesuatu topik tanpa mengiralah agama dan kaum. Kita boleh invite semua mahasiswa dan mahasiswi. Sebagai contoh lah saya bagi aktiviti pada malam ini pun salah satu contoh yang kita boleh ambil dalam perkara ini. Program ini merupakan satu inisiatif UTM yang boleh menambahkan kesedaran mengenai isu perkauman yang sedang menular dalam media sosial ataupun mana-mana tempat. Dan saya rasalah bukan semua universiti yang juga menjalankan program seperti ini. So saya bangga dengan UTM lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Yuvan. Daripada pandangan saya, pihak UTM boleh menganjurkan program membina poster kemerdekaan untuk membolehkan mahasiswa dan mahasiswi lebih memperkenalkan tanah air tercinta kami, Malaysia. So itu saja daripada saya. Betul-betul. Seperti yang kita sedia maklum, walaupun sekarang ni masa pandemik, tapi seperti yang kita tengoklah belum sampai lagi ni 31 Ogos, tapi ambang-ambang kemerdekaan tu kita rasa macam panas kemerdekaan tu dah mula sampai dah. Macam nak panas, macam nak berpuasa pula, tapi panas kemerdekaan tu makin menyemarakkan lagi perpaduan antara kaum. Kita boleh tengok
banyak sangat poster-poster ataupun pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sempena bulan kemerdekaan. Okay, kita juga dapat lihat dekat Malaysia, dekat UTM sekarang pun dah pasang bendera Malaysia untuk sambut kemerdekaan ni. Okey, sejauh manakah hala tuju perpaduan dalam kalangan mahasiswa mampu melahirkan graduan yang berpotensi di masa depan? Soalan ni saya tujukan kepada saudara Rizman dan saudara Kaishu. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Perpaduan kalangan mahasiswa dan mahasiswi akan melahirkan graduan yang saling menghormati, saling menolong dan juga melahirkan suasana kerja yang aman dan harmoni pada masa akan datang. Jadi, perpaduan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi amat penting untuk mengekalkan kesejahteraan ini. Dipersilakan saudara Rizman. Okay. Terima kasih saudara KQ. Pada pandangan saya, hala tuju yang boleh membawa mahasiswa ini untuk dilahirkan sebagai graduan yang berpotensi, sekiranya perpaduan ini sentiasa diterapkan ke dalam diri mereka adalah sangat-sangat jauh. Kalau kita lihat tokoh-tokoh ternama dunia biasanya tidak bergerak berseorangan. Kalau kita lihat sekarang Elon Musk sebagai contoh, saya ambil tokoh luar dulu. Elon Musk di bawah beliau bukan bangsa Amerika saja, tapi pelbagai latar belakang daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi di mana beliau berada sekarang adalah kerana bersatu padunya tim Elon Musk ni dalam mengendalikan segala macam kerja. Selain itu, saya juga ingin memetik sedikit catatan sejarah di negara kita. Ketika zaman Malaysia baru nak merdeka pada tahun 1957, pada tahun 1956-55, gerak kerja untuk memerdekakan negara ini dari penjajahan barat juga dilakukan bukan sahaja oleh orang-orang Melayu, namun disertai oleh orang-orang Cina, disertai juga oleh orang-orang India. Kalau kita lihat tokoh-tokoh kemerdekaan kita di belakang Tunku Abdul Rahman, kita ada Tun B.T. Sambatan merupakan pemimpin kaum India. Kemudian kita ada Tun Tan Cheng Lock, pemimpin orang-orang Cina. Jadi tiga pemimpin ini ada, dan juga Perdana Menteri Singapura pada ketika itu, Lee Kuan Yew. Kemudian kita ada ramai lagi lah yang saya tak sempat nak sebutkan. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, negara Malaysia ini dimerdekakan bersama-sama dengan kaum-kaum yang lain. Jadi bila kita cerita daripada sudut konteks corporation, kemudian sudut daripada konteks negara, kita dapat lihat jika perpaduan ini diamalkan oleh mahasiswa, mahasiswa ini sememangnya boleh bergerak begitu jauh. Ya, jika perpaduan ini, kita tak pernah lagi dengar mana-mana tokoh yang terbilang dalam mana-mana arena bergerak seorang diri. Kalau kita lihat mana-mana pemain badminton terbaik dunia pun, bukan saja Lee Chong Wei seorang, di belakangnya ada Misbun Siddiq, ada Rashid Siddiq, Datuk Misbun Siddiq, maafkan saya. Jadi kalau mahasiswa ni nak berjaya, sememangnya perpaduan ini adalah satu faktor yang amat penting. Jadi itu saja poin saya. Saya serahkan pada saudari moderator. Betul-betul. Saya setuju dengan pendapat saudara Rizman dan saudara Aishu. Okey, saya juga kadang-kadang bangga juga, saya sangatlah, macam saya banyak sertai pertandingan-pertandingan antarabangsa ataupun kelas secara online dengan pelajar-pelajar luar daripada Malaysia.
bila mereka mengenali kita daripada Malaysia ni, oh banyak lah soalan yang diorang nak tanya. Macam mana Malaysia ni boleh bersatu dengan pelbagai kaum tapi boleh duduk dalam satu kelas, dalam satu assignment, dalam satu grup untuk buat kerja bersama dalam menyelesaikan satu masalah. Bukan setakat kita tengok bukan dalam konteks mahasiswa je lah, tapi kita boleh tengok daripada sudut dalam duduk dalam satu perumahan, dalam satu taman, bagaimana dalam satu taman tu kita boleh duduk berbilang kaum dengan tenang, dengan aman makmur tanpa ada masalah ataupun perpecahan yang berlaku. Assignment atau kerja berkumpulan sememangnya sinonim dalam kalangan mahasiswa amnya. Adakah anda bersetuju pembahagian kumpulan mengikut kaum ni mampu memulakan perpecahan dalam kalangan mahasiswa? Dan apakah langkah bagi menanganinya? Soalan ini saya tujukan kepada saudara Yuven dan saudara Rizman. Okay, baik. Pembahagian kumpulan mengikut kaum ni tidak harus digalakan sama sekali. Namun saya tidak bersetujulah pelajar universiti yang matang dan berkaliber boleh bekerjasama dan ia tidak membawa apa-apa kesan negatif yang impak kepada perpaduan mahasiswa dan mahasiswi. Langkah yang saya cadangkan adalah pensyarah mainkan peran penting dan juga ketua kumpulan pastikan ahlinya berbilang kaum. Contohnya, jika kita dah dapat satu assignment yang diberikan oleh pensyarah kita perlu ada satu kesedaran sendiri, iaitu satu kumpulan itu perlu berbilang kaum supaya tidak ada konflik perkauman. Bukan sekarang lah, later on dengan pensyarah ke, mungkin semua orang akan tanya kenapa kumpulan ni hanya ada kaum yang tertentu saja. So benda tu mewujudkan konflik yang agak besar lah. Dia akan juga memberikan impak kepada markah kita pun. So terima kasih. Rizman? Betul, saya bersetuju dengan saudara Yuven Raj di mana sebenarnya jika pembahagian kumpulan ini dibuat tidak berdasarkan kaum, sebenarnya ianya tidak memberi impak. Maksud saya kalau kita letak kumpulan Melayu je semua, sebenarnya tak ada apa-apa perubahan pun, malah mungkin boleh jadi lebih teruk lah. Namun jika pembahagian kumpulan ini dibuat mengikut latar belakang kaum, sebenarnya percambahan idea itu lebih rancak berlaku jika terdapat diversity dalam sesuatu kumpulan itu. Sebab kita lain bangsa, lain pemikirannya tau. Sebab lain latar belakang, lain identiti dan lain cara dibesarkan. Jadi buah fikiran tu lain cara terbit dia. Jadi mungkin orang Melayu boleh fikir macam tu je. Ataupun orang India boleh fikir macam tu je. Ataupun orang Cina boleh fikir macam tu je. Jadi bila digabungkan idea-idea ini dalam satu grup, kita boleh terbitkan satu idea yang begitu wow. Pada hemat saya. Kita boleh terbitkan satu idea yang percambahan idea itu boleh berlaku dengan rancak. Kemudian langkah-langkah bagi menangani perpecahan dalam kalangan mahasiswa ni antaranya ialah kita kena memperbanyakkan program seperti inilah. Program yang melibatkan rakan-rakan kita daripada kaum-kaum yang lain, ataupun ianya boleh berlaku sekadar kita sentiasa bertanya khabar dekat rakan-rakan kita yang berlainan kaum. Jadi mungkin saya boleh bertanya pada saudara KQ. KQ, apa khabar, sihat ke? Kita kena take care lah sesama kita. Jadi dengan cara itu perpaduan kaum itu dapat kita semailah dan perpecahan itu dapat dielakkan. Jadi saya serahkan semula pada saudari moderator. Betul-betul. Pada saya juga tak ada kot sinonim dalam pembahagian kumpulan mengikut kaum tu mampu memulakan perpecahan dalam kalangan mahasiswa. Saya sendiri dibesarkan dengan kita panggil apa? Keliling saya
bukan maksudnya daripada jiran-jiran saya, bukan sekadar Melayu tapi Cina, India juga. Dan majoriti taman perumahan saya juga adalah berbilang kaum. Okey. Jadi keluarga saya pun sentiasa menitik beratkan untuk selalu berkongsi pendapat dengan rakan-rakan yang berbilang kaum sebab diorang pun ada idea dia yang tersendiri. Dan rakan saya sendirilah, rakan baik saya pun adalah daripada yang bukan Melayu juga. Okey, pada pandangan anda, apakah perpaduan dalam kalangan mahasiswa di UTM telah mencapai tahap maksimum ataupun masih memerlukan program-program berbentuk perpaduan bagi memantapkan silaturahim mereka? Soalan ini saya tujukan kepada saudara Kaishu dan saudara Yuben. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Daripada pandangan saya, UTM masih memerlukan program-program berbentuk perpaduan bagi memantapkan lagi silaturahim antara dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi, di mana program-program yang berbentuk perpaduan merupakan satu tempat untuk mengumpulkan masyarakat tanpa mengira bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Jadi mereka berpeluang untuk memperkenalkan antara satu sama lain. Suasana ini dapat melahirkan mahasiswa yang saling membantu dan juga mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Jadi apa pandangan Yuben? Okay, terima kasih kepada moderator dan Tan Kai Q. Okey, saya rasakan tahap perpaduan agak positif di UTM dalam kalangan mahasiswa. Macam kita pernah bekerja sama kan dalam salah satu projek Rizman dengan Tan Kai Q. Projek Sulam e-Beca di Terengganu dari program BTEC. Seramai 120 pelajar bekerja dalam projek ini. Kita ada je isu dalam projek. Yang pentingnya macam mana kita handle, macam mana kita tolong antara satu sama lain. So itu yang penting. Namun program berbentuk pemikiran matang harus dijalankan menggantikan perpaduan. Perkataan tersebut itu dipandang negatif oleh ramai orang. So kalau banyak orang kata perkataan tu salah satu perkataan yang negatif, kita boleh gantikan perkataan tersebut dengan pemikiran matang. So mahasiswa juga boleh mewujudkan hubungan perpaduan tanpa kita menyebuti perkataan tersebut. Terima kasih. Betul-betul, saya setuju. Program-program berbentuk perpaduan bagi memantapkan silaturahim antara mahasiswa di UTM ni, saya rasa perlu mencapai tahap maksimum supaya mereka juga selepas daripada mereka keluar daripada UTM ni, mereka dapat menjadi seorang rakyat Malaysia yang sangat bersatu padu, tak kira bangsa. Saya juga actually pada pandangan saya lah, saya agak sedih lah bila program PLKN yang mana program tu dapat menyemarakkan lagi perpaduan antara kaum kita dibatalkan ataupun ditamatkan. Sebab tu salah satu program yang kita tengok bagaimana sebelum menjadi mahasiswa peserta-peserta didudukkan, diletak dalam satu bilik, diletak dalam satu kelas untuk dengan berbilang kaum agama, dan mereka dapat belajar dan mengenali tentang adat dan agama kaum-kaum lain. Apakah nasihat atau ucapan yang hendak disampaikan oleh ahli-ahli panel kita berkaitan usaha dalam memperkukuhkan semangat perpaduan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi? Saudara Rizman, boleh kongsikan? Terima kasih saudari moderator. Jadi nasihat yang saya ingin sampaikan bagi mengukuhkan semangat perpaduan antara mahasiswa dan mahasiswi adalah seperti apa yang saudara Yuben katakan sebelum ini, adalah perpaduan ini bukanlah sekadar perkataan perpaduan itu, tapi cara kita masing-masing berfikir, iaitu berfikir secara matang. Kalau kita asyik sebut perpaduan, tapi
dalam pemikiran kita ini langsung tak ada pemikiran yang matang, sentiasa bertanggapan negatif dekat kaum-kaum yang lain, tiada gunanya. Jadi laungan perpaduan itu harus disertakan dengan cara pemikiran yang matang, di mana kita kena sentiasa menyebarkan positiviti antara sesama kaum. Kemudian kita kena sentiasa berkasih sayang sesama kaum. Kita kena anggap kaum-kaum yang lain ini juga adalah sebahagian daripada keluarga kita. Kemudian kita jangan menanamkan sifat benci yang keterlaluan sangat. Seperti kita lihat sekarang, kita minta maaf ni ada sedikit sedikit perkara yang sensitif untuk disentuh namun perlu disentuh. Ya, di mana sekarang kita lihat ada krisis politik di negara kita. Saya dapat lihat perpaduan kaum ini dicarik-carik disebabkan latar belakang politik yang berbeza. Pada pendapat saya, tidak mengapa kita boleh mempunyai pendapat politik yang berbeza, namun kita juga boleh mengekalkan kasih sayang sesama kaum. Ianya adalah sesuatu yang tidak baik jika kita berpegang pada satu pegangan politik, namun kita berpegang pada satu pegangan politik dan kita juga menanamkan rasa benci pada orang lain. Kita kena mulakan cara berfikir dengan matang ini bermula daripada sekarang. Mungkin bukan sahaja melibatkan ahli-ahli panel, sebab saya yakin dan percaya bahawa ahli-ahli panel kita, saudari moderator, saudari Husna juga, kemudian Dr. Azhar juga, mungkin memang kita semua memiliki cara pemikiran yang matang, saya sangat percaya. Namun kita perlu menasihati jika ada orang-orang terdekat kita yang ada rasa benci dengan kaum-kaum yang lain, ada menanam dendam, kesumat dan sebagainya. Kita perlu menasihat mereka secara pelan-pelan. Sebarkan bahasa kasih sayang. Seperti perkataan nak une kaldekera dan juga waini dan juga saya sayang awak. Ianya semudah itu. Jadi saya serahkan pada saudara Yuvan atau KQ mungkin. Itu saja poin saya. Okey, baik. Terima kasih Rizman. Okey, dari pandangan saya kan, usaha memperkukuhkan semangat perpaduan adalah digalakkan dari semasa ke semasa. Namun objektif usaha-usaha tersebut harus tercapai, bukan sekadar program sahajalah. Jadi untuk mengetahui macam mana objektif itu tercapai, kita boleh membuat survey untuk peserta-peserta program tersebut untuk mengetahui pemahaman mereka, apa yang mereka rasa dan sebagainya lah. Ia adalah sangat penting kerana mahasiswa bakal menjalani kehidupan seharian dalam kalangan masyarakat umum, bukan dalam sekelompok kaum sahaja. Dan nilai perpaduan amat diperlukan. So, last kali saya nak cakap satu sahaja, walaupun kita tiada apa-apa yang baik untuk berkata, kita tak patutlah berkata yang buruk. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Rizman dan juga Yuvan serta saudari moderator. Daripada pandangan saya, kita haruslah elakkan diri daripada perkara yang akan merosakkan suasana yang aman dan damai seperti ini. Sebab mahasiswa dan mahasiswi bukan hanya nama baik diri sendiri, tapi kita juga mahasiswa dan mahasiswi juga memiliki nama baik keluarga dan juga universiti. Jadi kita haruslah membuat pertimbangan yang mendalam serta memiliki fikiran yang matang sebelum melakukan sesuatu. So itu saja daripada saya. Betul-betul. Saya setuju dengan pendapat semua panel kita pada hari ini ya. Pada saya, sifat saling menghormati tu ataupun sifat saling bertoleransi antara pelbagai kaum juga mampu mengukuhkan lagi semangat perpaduan kita ya, bukan sahaja di kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi, tapi malah juga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan harian kita.
Okey, sebelum saya menyerahkan majlis kepada pengacara majlis, saya ingin memberikan serangkap pantun. Bunga dedap di atas kepala, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk berkongsi kepada sahabat-sahabat berkaitan perpaduan mahasiswa era pandemik.